InsyaAllah nanti kita jumpa lah. Okay? Sabah Sarawak insyaAllah lah kot kalau ada rezeki lebih. Sebab lagi Sabah Sarawak ni naik kapal terbang. Nak kena sewa kereta kat sana, dia jadi banyak guna duit. InsyaAllah kalau rezeki lebih saya pergi. Okay, boleh? So ingat pesanan saya, apa dia? Kalau nak, usaha. Itu je. Okay, jom. Okay, dah. Semua get ready nak belajar dah. Semua get ready belajar dah. Oi, betul eh? Ni muka, okay, tunjuk sikit muka nak belajar macam ni. Tunjuk sikit muka nak belajar. Uish, muka nak belajar. Wah. Oh, memang kena macam tu, memang kena nak belajar. Baik, ladies and gentlemen, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam program rancangan Sejarah Tingkatan 4. Hari ini bersama saya, Syahbi, pukul 1.45 petang kita bersiaran langsung. Ladies and gentlemen, sebelum kita start kita punya kelas adalah lebih baiknya untuk kita mulakan kelas kita dengan bacaan doa. Ayo semua orang, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa syur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada pasien baru jangan terkejut Saya baca doa makan sebab ada member kita tengah makan. Okay, saya baca lah. Boleh. Pasien baru, ya betul, saya Syahbi. Oh, tak kenal pun. Okay, fine. Saya sedar dirilah. Okay, tapi kalau awak tengok dekat Instagram, kalau awak tengok, muka saya macam muka Melayu. Dekat dalam live ni, muka saya macam Korea sikit kan? Ya, betul, itu betul. Dia memang, dekat Instagram muka Melayu. Tahu sebab apa? Sebab dekat Instagram saya guna filter. Takkan saya nak guna macam ni lah. Saya selalu orang katakan macam, kau ada darah Korea ke? Kau ada kasukan ke? Saya kata macam tak ada tu. So, terpaksalah dekat IG tu saya nak elak daripada orang tanya, saya gunalah filter je. Saya guna filter Melayu. Okay. Tapi dekat dalam ni betul, saya nampak macam Korea. Terima kasih. Jom kita teruskan. Okay, so fine. Okay, kepada semua yang tengah menyaksikan, jangan pula korang pergi campaknya semua benda yang ada depan mata sebab geram dengan Syahbi. Apa benda dia merepek ni? Jangan sabar. Lagi relax, tenang semua orang. Kan? Kita minggu lepas kita masuk bab 6 kan? Minggu lepas kita dah masuk bab 6 iaitu cerita bab 6 tajuknya adalah komunis. Kepada pasien baru yang saya cerita ke awal minggu lepas saya ajar apa tau? Minggu lepas kita betul-betul baru masuk 6.1 yang mana saya ceritakan kepada pasien-pasien yang minggu lepas maksud komunis. Ramai yang salah faham. Lagi sekali saya ulang benda ni. Ramai yang salah faham mengenai maksud komunis. Selama ni orang duk katakan komunis tu adalah asalnya negara mana komunis tu negara apa? Ada ke negara komunis? Tak, awak kena faham. Komunis adalah satu perkataan menuju orang faham something. Kepercayaan. Okey, macam contoh, saya beragama Islam, saya percaya Allah. Okey, itu Islam. Itu Islam. Okay. Ada orang dia percaya Jesus. Itu Kristian. Kita panggil dia Kristian. Saya Islam. Komunis ni lain pula. Tapi dia tak adalah agama. Dia bukanlah agama. Maksudnya saya nak cerita kepada awak. Dia kepercayaan. Contoh lain saya boleh bagi tahu kepada awak. Saya percaya orang botak sangat-sangat handsome, sangat-sangat menawan, sangat-sangat digilai ramai. Itu kepercayaan saya. Semua setuju ke? Semua sokong ke? Syazmina, kenapa geleng kepala Syazmina? Tersedap saya makan. Tersedap. Okey. Itu kepercayaan saya lah. So, saya gelarkan kepercayaannya pada saya panggil. Sebab saya mengasaskan dia. Saya panggil sebagai botakism. Suka hati lah. Sebab saya yang mengasaskan dia. Komunis. Diorang percaya bahawasanya dalam dunia tak boleh ada agama. Dalam dunia tak boleh ada orang kaya. Tak boleh ada orang miskin. Itu kepercayaan komunis. Faham? Okay? Dan minggu ni kita nak bercerita. Minggu lepas saya dah cerita dah kepada awak. Mana asal-asalnya komunis ni sebenarnya? Mana asal-asalnya? Siapa yang buat ni? Kepada siapa-siapa yang tak tahu, orang yang buat komunis ni dia. Mereka adalah Germany. Diorang adalah orang Jerman. Daripada Jerman tersebar pergi ke Rusia. Daripada Rusia tersebar pergi ke China. Daripada China tersebar pergi ke Indonesia. Daripada situ semua tersebar ke tanah Melayu. Awak nampak tak dia punya pergerakan tersebar. Persoalan dia, macam mana mereka yang bermisai tebal, yang berjambang boleh sebarkan fahaman komunis? Adakah dia pergi ke? Ya. Lama power. Ya. Orang zaman dulu, diorang tak macam kita. Kita suka membaca betul, tapi kita membaca dekat handphone kan? Kan kita suka membaca. Yang kita tengok macam membaca macam kita tengok baca. Hari ni sotong bergaduh dengan rimau putih. Ada macam tu macam. Apa ni? Kita suka membaca kan? Kita suka membaca. Ya, of course. Selain daripada kita suka membaca, kita suka tengok video kan? Video. Ada koma. Hari ni kita nak terangkan. Kemak bawa. Kita suka tengok video. Zaman dulu tak ada kan, susahlah teknologi tu zaman dulu. So antara yang orang boleh gunakan ni buku. Orang dulu kok mana-mana buku. Kalau nak tengok hiburan tengok majalah. Boleh. Itu cerita sikit seberingkas yang saya bagi tahu kepada awak lah. Dan ladies and gentlemen, hari ni saya nak terangkan kepada awak satu lagi topik, iaitu mengenai apa kita panggil penubuhan PKM. Penubuhan PKM. Kepada siapa-siapa yang tak tahu PKM tu apa. Baik, tolong sematkan dalam minda hari ni, mulai sekarang ada berapa mata memandang ni. Ada lebih kurang dalam 700, hampir 700 mata memandang. Tolong sangat-sangat. Mana-mana cikgu, tak kisahlah cikgu sekolah ke, cikgu tak sekolah ke apa semua. Bila sebut PKM, tolonglah. Parti Komunis Malaya. Sila jangan tanya je lepas ni, PKM tu apa sah?
Nampak dah ada tanya. Belum cakap lagi dah ada yang tanya dah. Saya kerja bangunan Saya kerja ni. Baik. Wajar. Baik. Wah, lagi ada yang sweet. Sir, saya sambut, sir. Apa kau ingat kau nak sweet? Saya sambut ya. Ingat sweet sangat? Yang sweet dia. Okey. Sambut online. Oh. Dia lagi sweet kalau you jam, I jam boleh. So kita jam sama-sama nak. Tak nak? Okey, baik. Perlu buat fikir. Jom. Kita cerita serius. Ingat. Kita setiap minggu kita serius, okey? Kenapa minggu ni kita jadi macam tak serius? Minggu lepas, Flash baru masuk. Minggu lepas kita orang memang serius. Minggu ni je main sikit-sikit. Okay. Parti Komunis Malaya ni sebenarnya ditubuhkan sewaktu sebelum Perang Dunia yang Kedua. Yang tu memang ejaan terbaru. Siapa-siapa yang rasa macam, ya betul, kita memang dah update. Awak tak tahu ke bahasa ni kena update? Tak, saya tak tahu. Mesti ada dalam kaki dulu ada seorang tahu influencer lah, Insta famous lah, dia selalu typo. Alif Syukri, dia selalu typo. Dan saya selalu cakap apa tahu, dia ni saja ni. Dia ni saja buat typo, dia nak nampak orang macam kelakar kat dia. Tapi saya cakap kawan, ini bukan sengaja tau, ini serius, saya memang tertypo. Saya minta maaf, kalau awak nampak tu awak buat macam okey, yes sir. Awak anggap je bahasa di-update boleh? Terima kasih semua orang. Okey, sambung cerita dia. So, Parti Komunis Malaya ni, ladies and gentlemen, abang kakak yang dihormati sekalian, I tell you the truth, datang dia daripada parti campuran daripada Parti Komunis Cina. Kalau ingat balik cerita yang ni. Datangnya daripada Parti Komunis Cina, daripada Kuomintang, lepas daripada Nanyang, tiba-tiba baru ada Parti Komunis Malaya. Ingat lagi tak cerita ni minggu lepas? Kan? So mereka ni sebenarnya nama awal-awal Parti Komunis Malaya itu tak ada. Tak ada pun Parti Komunis Malaya awal-awal. Yang ada nama dia seperti apa? Kuomintang. Lepas tu nama dia Ben School. Lepas tu bertukar kepada Nanyang. Nama berubah. Tetapi dia still sama, iaitu komunis. Dan cumanya awak kena tahu satu benda lagi. Parti Komunis Malaya buat pertama kalinya ditubuhkan di Negeri Sembilan. Nogori Sembilan. Nogori ya. Tak, memang saya, yang ni memang saya ejen Nogori. Sebab dia lebih dikenali sebagai Nogori kan, macam Nogori. Ya, ini memang saya betul-betul buat. Yang ni typo. Ini betul. Kena declare. Kena declare betul dia jadi. Okey, fine. Okey, baik. Kalau siapa-siapa tak tahu Nogori Sembilan, Negeri Sembilan ni, ladies and gentlemen, lagi-lagi dekat Kuala Pilah. Itu dah office pertama, HQ dia yang terawal. Tapi you tahu tak? Komunis ditubuhkan di Negeri Sembilan, besar dia dekat mana? Besar dia dekat Ipoh. Tengok. Lagi sekali soalan kan? Dia ditubuhkan di Negeri Sembilan, tapi dia dibesarkan ataupun dia didapatkan apa kita panggil? Didapatkan dia punya perkembangan tu dekat Ipoh Perak. Jauhnya. Mesti ramai macam, ya sambutan ramai. Very good, sambutan ramai. Memang dekat Perak. Okay, persoalan dia. Kenapa Perak? Kenapa tak ada negeri lain? Saya tanya awak satu perkara. Majoriti ahli komunis, kaum majoriti kaum Cina tu. Dan orang Cina ramai dekat Perak. Baik, persoalan dia sekarang. Kenapa pula ramai orang Cina? Pasal apa komunis Malaya, macam contoh Indonesia, dekat Indonesia majoriti orang Melayu jadi komunis. Tapi pasal apa kita dekat tanah Melayu, orang Cina pula? Okay. Kita tengok balik benda ni. Mana datangnya komunis? Datang daripada negara China. Baik, bila datang daripada negara China, ladies and gentlemen, orang China waktu datang bawa fahaman komunis, takkan nak pergi berjumpa dengan orang Melayu, takkan nak pergi berjumpa dengan orang Indo, orang India. You bayangkan, orang daripada China tu, betul-betul daripada China yang berbahasa Cantonese, berbahasa apa lagi Mandarin, datang ke tempat kita ni, tiba-tiba jumpa orang Melayu. Yang macam Shaw tu komunis tu. Waktu tu kita dekat Kelantan pula, dia kecek kat beliau ni. Kau tak payah ni, kerja dia ni. Biasa saya tupuk. Okey, sambung balik. Okey, cerita dia, kisah dia. So, you nampak tak? Dia berkembang kepada orang Cina dulu dekat Ipoh di kawasan kerja Lombok Biji Timah. Dan saya mudahkan awak punya pemahaman cara pergerakan mereka ataupun cara mereka nak sebarkan pergerakan. Cara mereka nak sebarkan fahaman komunis, mereka masuk kepada kesatuan pekerja. Ini yang utama. Kesatuan sekerja. Sudah. Apa benda pula kesatuan sekerja? Persatuan Pekerja Lombok Biji Timah, Persatuan Pekerja Getah, Persatuan Pekerja Tanam Padi, Persatuan Pekerja MC+. Dasar persatuan lah. So, dekat Ipoh Perak, ramai orang kerja Lombok Biji Timah kan? Mesti akan ada Persatuan Lombok Kerja. Persatuan Kerja Lombok. Bukan setakat tulisan typo, bahasa pun typo. Kita cerita dari situ. So, nampak tak macam dia bergerak? Dia ibarat macam contoh saya masuk macam ni geng MC+ ni, saya bukan MC+. Tapi saya nak sebarkan fahaman botakism. Assalamualaikum semua.
Ya Allah, hai, cantik-cantiknya, best-bestnya. Nama siapa? Oh, Nazrul Hakim. Syami. Salam. Nur Syazwina. Tak apa, salam. Okay, baik. Lagi, nama. Zarifah, salam. Okey. Kau nak tahu satu benda tak? Nampak aku botak. Ini contoh. Jangan tanya apa saya, bukan, ini contoh. Nampak aku botak. Kau tahu tak? Botak ni best. Botak ni, kita tak payah buang masa tau. Tak payah buang masa nak sikat-sikat rambut depan cermin. Kau tahu tak? Biasanya orang lelaki ni 5 minit depan cermin dia sikat rambut. Kau kumpul 5 minit selama 40 hari, 50 hari. Tak banyak. Tengok nampak macam tu, nampak. Lepas tu pula aku dah tak risau dah pasal shampoo apa aku nak guna. Aku boleh guna shampoo apa saja aku nak guna. Itu dia maksudnya saya masuk kepada persatuan. Awak sekarang persatuan MC Plus. So saya macam, kita kena pujuk. Tertarik dah. Okey, baik, tertarik. Ada siapa-siapa nak lock ke? Ada siapa-siapa nak lock botak satu, botak dua? Okey, clear? That's why dekat Ipoh Cina mereka banyak kau nampak Kesatuan Sekerja Pertubuhan ni persatuan juga, akhbar-akhbar surat khabar diorang sebarkan dan sekolah Cina. Itu cara mereka bergerak nak kembangkan di tanah Melayu. Tetapi pada Perang Dunia yang kedua, mereka menghadapi satu masalah yang cukup besar. Apa dia waktu Perang Dunia mereka menghadapi masalah cukup besar? Jepun datang serang tanah Melayu dan Jepun serang semua, bukan tanah Melayu. Sabah, Sarawak, Singapura, Indonesia semua serang. Ini 6.1 betul, ini 6.1. Bukan Cina, sekolah Cina. Okay, sorry, salah. Ini pun salah tulis, Cina. Sama balik cerita dia. So bila Jepun serang tanah Melayu, Jepun suka ke orang Cina? Ingat balik cerita ni, Jepun suka Cina? Jepun tak suka orang Cina. So dia orang akan bunuh, jumpa orang Cina mana dia orang akan bunuh, dia orang akan bantai, seksa habis-habisan. Kau punya keseksaan. Lepas tu komunis buat apa? Komunis waktu tu terpaksa lari dalam hutan. Terpaksa lari duduk dalam hutan. Pasal apa? Untuk selamatkan diri. And ladies and gentlemen, komunis ni dia adalah satu parti tau. Komunis ni dia adalah merupakan satu parti. Dan komunis ni dia ada tentera dia. Komunis, lagi sekali saya ulang komunis adalah parti. Dan dia ada tentera dia. Parti nama dia Parti Komunis. Tentera dia dikenali sebagai Bintang 3. Awak dapat bezakan tak? Okay, contoh. Malaysia sekarang contoh Malaysia. Kita punya parti pemimpin apa Perikatan Nasional kan? Perikatan Nasional sekarang kan? Okay, ada tentera. Contohlah, tentera dia katakanlah. Tentera nama Askar Nasional. Jerung merah. Ya, betul. Pergi laluan. Penat. Okey, dah cukup. So nampak tak? Beza dekat situ. Apa beza dia? Ada parti, ada tentera dia sendiri. Okay, dan for your information, waktu Perang Dunia Kedua, tentera Bintang 3 ni dah bergabung dengan British. Kalau ingat balik cerita bab 3 Gempa Percussion baru saya bagi tahu tentera Bintang 3 ni dia komunis. Senang cerita macam ni lah. Dia sama je. Tapi dia bergabung dengan British dan membentuk satu nama pasukan baru dikenali sebagai MPAJA. Lagi sekali saya ulang komunis bergabung dengan British nak lawan dengan Jepun dan tentera itu dikenali sebagai MPAJA. British bagi apa? Okey, komunis bagi tentera sebab diorang ada power, diorang ada macam someone. Tapi diorang tak ada senjata. British bagi senjata. Okay? So itulah waktu zaman Perang Dunia Kedua. Okay, clear? Okay, next pula cerita dia. Okay, itu semasa Perang Dunia Kedua. Habis Perang Dunia Kedua tamat. Selepas Perang Dunia Kedua tamat. Ini bab berapa? Ini bab 1 pula. Ini bab 6. Jangan macam-macam. Bab 6 kita cerita pasal komunis, kita cerita pasal Jepun kan. Sebab ada kaitan dengan komunis. Okay. So, waktu Perang Dunia Kedua tamat, kena bom Hiroshima, Nagasaki, meletup kau-kaunya. Jepun terpaksa menyerah kalah. Jepun menyerah kalah. Waktu tu awak tahu tak squad MPAJA tadi, diorang ni duduk dalam hutan bang. Bila dia tahu Jepun menyerah kalah, mereka keluar daripada hutan, mereka buat apa? Jepun akhirnya kalah di tangan kami. Inilah bermakna perjuangan MPAJA, perjuangan Bintang 3 cukup hebat. Dia mengaku diri dia yang fight dengan Jepun. Dia mengaku inilah kemenangan bagi pihak kami komunis. Kamilah yang menentang Jepun. Kamilah yang lawan Jepun waktu. Mengada kan tiba-tiba keluar kan. Tak apa, bagilah, bagi je. Okey, terima kasih, kita bagi saja. So, mereka keluar daripada hutan dan mereka buat kacau, mereka cuba kuasai pentadbiran. Maksudnya apa? Mereka cuba nak jadi Perdana Menteri, mereka cuba nak jadi Menteri Kesihatan, mereka nak jadi pentadbiran. Dan lepas tu apa jadi? Selama 14 hari, mereka ni, puak-puak komunis ni, dia seksa siapa saja yang mereka syaki berpakat dengan Jepun dulu. Macam contoh Nazrul Hakim, saya nampak dia macam ada ciri-ciri berpakat dengan Jepun. Ada kan? Nampak muka dia macam, ya betul. So, puak-puak komunis akan cari Nazrul Hakim, dia akan culik, dia akan seksa, dia akan bunuh. Awak tahu seksaan dia macam mana? Bang, seksaan dia, I tell you dia sumbatnya paip air, dia bagi kembung perut, lepas tu dia pijak perut. Lepas tu yang lelaki dia botakkan rambut tu. Lelaki terseksa awak tahu. Itu sikit lah. Dia potong kulit dia, kuku dia tarik, dia ketuk dengan hammer. You pernah nampak tak satu hammer macam mana? Ada satu hammer yang ujung dia tirus, ujung dia tu macam tajam sikit. Dia ketuk satu-satu jari, ketap. Alah sakitnya.
Nampak diseksa. Okey. Dan 14 hari mereka ni menguasai, mereka ni jadi ganas. British datang ke Tanah Melayu. Bila British datang ke Tanah Melayu, British bubarkan MPAJA. Bubarkan MPAJA, British ambil balik. Dia ambil balik senjata yang dah diberikan. Minta komunis, bak datang. Bak datang senjata aku bagi dulu. Bak datang ubat-ubat semua bagi sini. Itu. Dan saya paling sedih apa tahu, dalam buku teks ada tulis komunis menyelamatkan keadaan. Saya tak setuju dengan kata-kata tu. Buruk siku ya. Saya tak setuju dengan kata-kata buku teks komunis menyelamatkan, seolah-olah menunjukkan komunis British menyelamatkan keadaan, seolah-olah menunjukkan yang British tu hero. Kan 14 hari tengah huru-hara ni, 14 hari tengah huru-hara ni, tiba-tiba British datang. British datang menggunakan BMA. BMA itu tentera British. Tentera dia datang. Dia jadi macam, saya kata, tak boleh cakap macam tu. Sebab British bukan datang untuk selamatkan keadaan. British datang untuk kau ekonominya. Okay? So, mintalah balik British. MPAJ, bak datang kat sini. Senjata-senjata. Waktu tu komunis kata apa tahu? Komunis kata kat British, okay, macam ni British. Sekarang ni kami ni nak jadi sebuah parti yang sah di Tanah Melayu. Boleh tak boleh? British kata, okey, tak ada masalah. Boleh, silakan. Dia jadi parti yang sah, betul. Dia jadi parti yang sah. So, bila parti politik, kita mesti nak orang sokong kita kan? Kita mesti nak orang sokong kita kan? Macam awak lah. Awak pun ada parti awak sendiri yang awak nak sokong satu hari nanti lah. So, awak tahu macam mana komunis nak bergerak supaya orang sokong dia? Parti komunis dia nak sokong dia. Dia bergerak melalui sama je. Okey? Jom kita tengok. Okey, apa yang saya bincang tadi ni dia. Nampak tu jawab apa? Bintang 3 keluar dari hutan dan membuat kacau selama 14 hari. BMA ambil alih dan membubarkan MPAJA. PKM dibenarkan bergerak. Nampak? Dibenarkan bergerak. Awal-awal dulu, mula-mula dibenarkan bergerak. Okey, pergerakan PKM melalui Kesatuan Sekerja PMFTU. Ni nama dia. PMFTU. Pan Malaya Federation of Trade Union. Jangan pula lepas ni awak tanya saya, sir, PMFTU tu apa? Ni. Mesti you macam, dah tanya dah. Tak apa, saya terangkan sikit. Sabar, nanti saya cerita pasal darurat kenapa. PMFTU ni, ladies and gentlemen, ibarat macam, dia satu organisasi yang besar di Tanah Melayu. Di bawah dia, PMFTU ni ada Persatuan Lombong. Okey, lepas tu ada lagi Persatuan Ladang Getah. Ada lagi Persatuan Orang Melayu. Ada lagi Persatuan Orang India. Ada lagi Persatuan Orang Cina. So, maksudnya dia ni satu persatuan yang cukup besar. Sangat-sangat besar, dan di bawah dia ada macam-macam lagi persatuan-persatuan yang kecil-kecil lain ni. So, bila komunis bergerak dalam PMFTU, awak rasa pergerakan komunis tu biasa-biasa ke? Luar biasa. Luar biasa kan? Dan you tahu tak, komunis berjaya Dia berjaya pujuk, tak kisahlah orang Melayu ke, orang Cina ke, orang putih ke, orang tak putih sekalipun untuk join komunis. Dia berjaya. British risau. PMFTU itu Cina ke? Tak, dia bukan Cina. Cina ke tak? Cina. Cina. Okay, so British risau sebab apa? Komunis berjaya sebarkan. Dan awak tahu macam mana British nak halang daripada komunis berjaya. Waktu mula-mula British bagi PKM nak bergerak. Sebab British fikir, PKM ni kecil. PKM ni siapa? Sokong orang tak suka pun komunis ni. Mula-mula dia pandang rendah macam tu tau. Dia pandang rendah macam, tak ada apa-apa pun. Sekali tiba-tiba besar baik komunis. Jadi, dan you tahu dia buat apa? British haramkan. Dan sekali British haramkan. Atas alasan apa? Atas alasan komunis mengancam politik dan ekonomi. Dia kata lah, komunis ni tak boleh ni. Dia mengancam politik kita ni. Politik kita akan jadi tak bagus. So, diharamkan tiba-tiba. Sedangkan waktu tu sebenarnya British tak nak bagi seluruh penduduk Tanah Melayu, tak kira orang Melayu, orang Cina, orang India, ke sokong komunis. Persoalan dia sekarang, kenapa pula British tak bagi orang sokong komunis? Bukan orang Melayu, penduduk Tanah Melayu, Melayu Cina, India ke, kenapa pula dia orang tak bagi? Kalau seluruh penduduk Tanah Melayu waktu tu sokong komunis, adanya satu persatuan yang kukuh, parti politik yang kukuh yang boleh mentadbir. Dan waktu tu bukan kita lah, penduduk Tanah Melayu, kalau adanya dengan kalau sokong komunis waktu tu, British fikir British terpaksa lepaskan negeri tersebut. Kan, sebab orang Melayu, orang Tanah Melayu, Cina, India dah sokong satu parti. British nak buat macam mana? Kan, British macam, alamak, diorang dah ada parti, diorang dah boleh mentadbir negara. So, nak tak nak, British kena cut. Dia kena potong tengah-tengah supaya jangan bagi orang sokong. Dengan cara macam mana? Haramkan. Kan? Macam mana diorang sebar fahaman? Baik, Andy Lau bertanya, saya lupa nama Andy Lau bertanya, macam mana sebarkan fahaman tu? Lagi sekali saya cakap, ini pun sama ejaan yang baru. Kesatuan Sekerja. Macam saya buat dengan awak tadi, ini persatuan MC+, Mac+, maafkan saya. Saya botakism. Yang tadi saya cakap apa? Kan? Okay? PMFTU. Okay. So itulah cerita dia, kisah dia. So, bila diharamnya PKM, mengamuklah member.
Marahlah member. Apa sebab tiba-tiba diharamkan? Dan lepas tu itulah baru ada darurat. Lepas diharamkan baru ada darurat. Okay, setakat ni clear dulu cerita sikit. Kita nak sambung darurat ni. Ada cerita lebih menarik lagi ni. Ada cerita menarik lagi ni. Dua-dua. Okay, next. Settle pasal 6.1. Jom kita masuk kepada 6.2. 6.2 sambungan daripada 6.1 ni, ladies and gentlemen. Oh, nampak pula tiba-tiba. Okay, cerita kita adalah berkaitan ataupun tajuknya ancaman komunis di negara kita. Ancaman komunis di negara kita. Okay. Ordinance tu maksudnya apa? Ordinance tu undang-undang maksud dia. Okay, jom cerita. Ini sambungan daripada tadi, sambungan daripada diharamkan tadi tau. Okay, baik. So, waktu tu puak-puak komunis antarabangsa. Komunis pun ada antarabangsa Kelas kau? Level international lah. Kita otakism belum sampai lagi level mana? Baru level hulu langit je ni. Oi, tak boleh jadi ni. Saya kena jadi antarabangsa juga ni. Level Malaysia, okey, level Malaysia lah. Okey, baik. So waktu tu skuad-skuad komunis antarabangsa panggil yang mana komunis-komunis dekat negara-negara lain ajak berbincang. Dia panggil lah dekat Indonesia, Malaysia, China, semua Cuba, semua panggil berbincang. Itu sebab apa? Sebab waktu tu dunia tengah dalam satu fasa peperangan, iaitu perang dingin. Tahu tak perang dingin tu macam mana? Perang dingin ni adalah perang mulut. Mulut antara dua-dua. Biasa. Orang perempuan lah perang mulut ni. Pening tu. Okay. Perang mulut di antara dua golongan. Ni dia. Golongan siapa? Kapitalis. US. Amerika Syarikat. Kapitalis US. Amerika Syarikat. Dan yang kedua, komunis. Soviet. Ataupun Rusia. Sekarang nama dia Rusia. Awak tahu kapitalis apa? Okay. Kapitalis tu senang cerita macam ni lah. Yang kaya terus kaya, yang miskin akan jadi miskin. Komunis tak ada kaya, tak ada miskin. Faham Okay, asal cerita macam tu. Okay, next. Sambung cerita kita balik. You tahu ada orang bergaduh pasal apa? Benda ni berlaku tahun 1947. Dengar betul, 1947. Waktu tu lepas Perang Dunia ke-1 ke kedua? Lepas Perang Dunia kedua. Waktu ni mereka ni tengah berlumba masing-masing, komunis dan Soviet ni tengah bagi tahu diorang ni adalah orang terhebat. Perang dingin apa tu perang dingin? Kapitalis US kata, kami antara orang yang hebat. So dunia ikutlah sistem kami sistem kapitalis. Ikut sini. Soviet pula kata, silap besar bang. Bang silap besar bang. Bang ni komunis lagi hebat bang. Bang silap besar bang. Duk bergaduh tu Gaduh-gaduh macam tahun 1947 betul bergaduh ni. So last kali diorang buat satu keputusan macam mana nak tentukan siapa lagi hebat, dapatkan sokongan negara kelas dunia ketiga. Siapa negara kelas dunia ketiga? Indonesia, Filipina, Brunei, Singapura, Tanah Melayu, Sabah, Sarawak. Itu semua negara kelas dunia ketiga. Dapatkan sokongan. Siapa yang paling disokong banyak, dialah yang power. Macam tu. Dan dekat negara kita pula, waktu tu. Okay, so antarabangsa, komunis antarabangsa panggil bersidang bincang pasal benda ni. Dan persidangan tu diadakan di ni dia nama persidangan tersebut. By the way, dah tahu kan ejaan antarabangsa? Salah, ini salah saya bagi tahu. Tak, saya kadang-kadang kita ajar sejarah, saya nak ajar sikit bahasa Melayu. So saya nak bagi tahu jangan eja macam ni, ini salah ejaan dia. Boleh? Okey. So persidangan Kongres Belia Asia, persidangan Parti Komunis India. You tahu tak persidangan Kongres Belia Asia waktu tu Ching Peng. Pernah dengar tak nama Ching Peng? Ni Ching Peng. Waktu muda. Waktu belia dia pergi tau. Dia pergi mewakili, dialah ketua Komunis Malaya, dialah ketua Parti Komunis Malaya. Yang ada isu pasal abu tu betul. Muka macam se. Okay, faham? So, bincang waktu tu. Bincanglah dekat India sana tau. Bincanglah dekat India waktu tu. Bagi tahulah. Dia bagi tahu maksudnya, dia tanyakan, okey, dekat Indonesia, macam mana sekarang, okey ke? Indonesia lepas dia Perang Dunia Kedua, diorang tak dijajah dah. So, diorang tak ada masalah, diorang bersebar. Tanah Melayu, Sabah, Sarawak kena jajah dengan British. Masalah sekarang ni, diorang nak sebarkan fahaman, tapi parti mereka diharamkan. So Ching Peng duk bincang benda tu lah. Bincang macam mana ni bang? Bos, macam mana ni bos? Kita diharamkan di tanah Melayu ni. Waktu itulah diorang buat satu keputusan, mereka nak sebarkan fahaman komunis gunakan senjata. Waktu itulah gerakan guna senjata diputuskan. Clear? Dan time tu jugalah mereka decide untuk rampas tanah Melayu daripada British sebab mereka nak tubuhkan sebuah negara yang dikenali sebagai Republik Komunis Tanah Melayu. Dia nak ambil negara Tanah Melayu ni, dia nak buat satu negara yang baru, nama dia Republik Komunis Tanah Melayu. Okey. Sebab tu geng, selepas daripada peristiwa ni, selepas daripada persidangan ni, baliknya mereka ke Tanah Melayu ni apa semua, time itulah mereka pergi bomnya apa? Pergi bomnya landasan kereta api, pergi bakarnya ladang-ladang getah apa semua tu. Macam tu. Selepas persidangan ni okey, kita tengok. Ni kesan dia. Kawasan dijajah. Clear cerita dia? Nampak tak? Kan? Benda ni berlaku pada tahun 1948.
Okay, saya cerita dekat awak, 1948, kita ada belajar bab 5, kita belajar topik apa Bab 5, kita belajar topik apa? Ya, Persekutuan Tanah Melayu 1948. Dia gelap macam tu pula. Perjuangan bersenjata tu apa? Perjuangan bersenjata tu maksudnya, beri saya 2 sebab kenapa tak tidur lagi kalau tak saya tembak. Itu perjuangan bersenjata, guna senjata lah. Tembak kan? Macam tu. Ting, 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 ting. Okay, sambung balik cerita dia. Ingat betul-betul Ingat betul-betul 1948 PTM Okay. Kisah seterusnya kita nak belajar pasal peristiharan darurat. Ya, awak tengok Darurat diadakan bermula tahun 1948 sehingga tahun 1960. Okay, siapa-siapa yang tak tahu darurat tu apa? PKP. Senang cerita PKP lah. Lagi-lagi tengok PKPD. Itu darurat. So tak boleh keluar rumah, dia ada waktu dia, tak boleh keluar pukul 8 malam ke 10 malam, biarlah undang-undang dia. PKP lama, lama betul. 12 tahun kan? Kalau keluar apa jadi sir? Depends lah. Waktu tu kalau keluar, dia akan ada polis, tentera jaga Tentera jaga. Tiba-tiba tentera nampak ada orang keluar waktu pukul 10 malam. Kata jaga pula. Beri saya 2 sebab kenapa tak tidur. Tak tidur lagi. Okey. Kalau waktu tu tentera, ni waktu dulu waktu zaman darurat dulu. Tentera tengok sharpnya awak macam, ini komunis ni. Dan kalau awak lari, contoh, katakanlah awak bukan komunis, tapi awak takut sangat awak lari. Kena tembak. Cuba kita, waktu sekarang ni, kalau kena tembak, idaklah. Dan awak tahu kenapa waktu tu British yang mentadbir negara kita? British mentadbir tahun 48. Pasal apa dia orang tiba-tiba buat darurat ni? Kita tengok dalam buku teks menyatakan antara sebab kenapa diisytiharkan darurat adalah pembunuhan 3 orang pengurus ladang. Kalau soalan tanya dalam exam, dengar betul-betul. Kalau soalan tanya dalam exam, apa sebab atau faktor-faktor darurat diisytiharkan? Pembunuhan 3 orang pengurus ladang. Adik-beradik ada worker ke? Tak, adik-beradik tu. Bagi nama sir. Yang ni nama kena tahu. Yang ni nama kena hafal. Tapi hafal mudah saja. Walker, Johnson, Ian. Awak dah cerita. Mari saya cerita awak. Logik kepada pandangan awak. 3 orang pengurus. Pengurus ladang tau. Pengurus. Bukannya Perdana Menteri, Menteri Kewangan apa semua. Logik ke British? Nampak 3 orang pengurus, tiba-tiba nak isytihar darurat. Tak logik kan? Dan you tahu tak sebenarnya, saya cerita yang saya nak sampaikan ni tak ada dalam buku teks, so maksudnya tak masuk exam, cuma saya just nak bagi tahu saja. Dan cerita ni betul-betul sumber daripada British punya spy. Pegawai penyiasat, betul spy, kita panggil spy British Ini betul-betul diorang punya catatan tau British punya. Dia kata waktu tu British buatnya darurat ni bukan sebab benda ni. British buat darurat sebab waktu tu keseluruhan penduduk di tanah Melayu dah tak sokong UMNO. UMNO parti orang Melayu, waktu Melayu Union, ingat balik. Waktu Melayu Union, parti orang Melayu yang dapat banyak sokongan. Tapi sokongan untuk hapuskan Melayu Union. UMNO berjaya hapuskan Melayu Union, tak berjaya minta merdeka. Orang Melayu nak apa? Orang Melayu nak merdeka, betul? So orang Melayu tak sokong UMNO. Orang Melayu beralih kepada PKMM. Dengan lain nama dia, bukan PKM, Putra. Orang Melayu beralih kepada Putra dan orang yang bukan Melayu beralih kepada AMCJA. So, waktu tu British dengan UMNO tak dapat sokongan. Secara logiknya, British dah tak boleh mentadbir negara kita. British dah kena caw, dah kena belau dah. Belau. Dah kena caw. Bella caw. Integration. Apa lagi? Lupa dah. Lantuk dia lah. Trigonometry, probability, Yahudi, Illuminati, Bella caw. Macam tu lah lantuk dia lah. Sambung balik cerita dia. Kasih lagu tu. Yahudi, Illuminati, Trigonometry, Yahudi, Illuminati. Sambung balik cerita dia. So, semua majoriti orang Melayu sokong Putra, orang Melayu penduduk bukan Melayu sokong AMCJA. You tahu tak? Dalam Putra ada komunis, dalam AMCJA ada komunis. Diorang kan bergerak melalui kesatuan, melalui pertubuhan. So British takut komunis ni yang masuk dalam Putra, yang masuk dalam AMCJA itu sebarkan fahaman. So British kata, kita haramkan parti komunis Malaya dan kita daruratkan. So bila darurat, tak boleh nak buat pilihan raya, tak boleh nak minta merdeka, tak boleh nak buat apa. British gunakan alasan komunis sedang mengganas, komunis sedang menyerang. So kita British, kita kena kawal komunis. Wow. Dia gunakan alasan macam tu. Nampak cerita dia? Okay? That's the lama dia 12 tahun. Ya betul. Memang sangat lama 12 tahun. Pasal apa? Okay. Kita merdeka tahun 1957, betul? You tahu tak, kita merdeka, negara kita masih lagi ada komunis. Komunis betul-betul menyerah diri tahun 1989. You tahu kenapa lama sangat? Sebab British nak pastikan yang betul-betul pemimpin waktu tu, yang memimpin negara bukan komunis. Pemimpin yang memimpin waktu tu betul-betul ahli yang tak ada kaitan dengan komunis langsung, yang tak suka fahaman komunis. Tahu pasal apa pula British tiba-tiba nak macam tu? Sebab British, dia nak kau ekonomi, dia nak kau keuntungan. Lepas kita merdeka, tahun 1997, British memang balik ke negara dia. Tapi awak tahu tak ekonomi siapa yang kontrol lagi waktu tu? British lagi yang kontrol. Nampak? Dan Tunku Abdul Rahman, you tahu tak waktu tu?
Ya, okey, ni kita cerita pukul berapa? Sebab kita cerita. Oh, best pula cerita banyak ni padahal. Tak, you okey dengar ke? Okey, dengar ke ni? Dengar eh? Ke saya short sedikit cerita ni? Dengar. Okey, baik. Okey, baik. Okay, dan waktu tu, ladies and gentlemen, Tunku Abdul Rahman, Datuk On Jaafar apa semua tak kisahlah. Diorang ni ada pilihan. Datuk On Jaafar saya tak pasti, tapi Tunku Abdul Rahman, diorang ada pilihan. Pilihan apa tau? Dia jumpa British macam ni, simple saja. Dia jumpa British. Okay, British, simple je. Nak bagi merdeka ke tak nak merdeka kepada tanah Melayu? Kalau kau tak bagi merdeka ke tanah Melayu, tak apa. UMNO tak dapat sokongan orang Melayu. Banyak lagi parti lain yang ada sokongan orang Melayu. Tunku boleh ugut berita, okey, yang ni ugut ni tak ada lah, tapi maksudnya Tunku dia boleh buat macam tu tau. Dia boleh buat macam tu. British kau tak nak bagi merdeka, tak apa. Biar aku bergerak dengan parti yang lain. Nah, that's why tak nak British. Okey, relax, sabar. Man, relax. Kita. Dan you tahu tak? You nampak kaitan dia, kita nampak kaitan dia yang lagi membuktikan sebenarnya benda tak ada kaitan. Tapi dalam exam jawab ini. Sebab British terpaksa tulis bagi alasan. Macam contoh British nak buat darurat. Takkanlah. Okey, hari ni semua rakyat Malaya kita akan buat darurat. Orang tanya, kenapa darurat? Tak tahulah. Takkan nak cakap tak tahu. Takkan nak cakap sebab semua orang Melayu tak sokong dia. Tak boleh. Dia kena bagi alasan yang nampak bahaya. Alasan dia sebab 3 orang kena bunuh, bang. 3 orang kena bunuh. Dia nampak macam tu. Dan you nampak waktu tu orang Melayu dah tak sokong dah British dengan UMNO ni. You tahu macam mana dia tarik semula. Tahun 1951. Nama pendek lah exam. Nama ni kita ada tanya sekejap, ada orang tanya. Seboleh ke tak tulis nama pendek lah exam? Tak boleh. Kalau paper tu kena nama penuh. Salah eja tak apa. Okey, sambung balik. Tahun 1951 British buat sistem ahli. You tahu sistem ahli ni apa? Sistem ahli ni melatih penduduk tempatan mentadbir negara. Dia nak pujuk balik, dia kata orang Melayu mai sini, kita nak bagi you all merdeka orang Melayu. Perlu tak Melayu? Kita nak bagi you all merdeka. Tapi dengan syarat you all kena belajar mentadbir. So penduduk tanah Melayu tadi yang dah tak sokong UMNO tiba-tiba sokong balik. Faham tak cerita dia? Okay. That's dari story-nya berlaku cerita dia. Okay. Tapi awak kena faham, ini bukan lalang tau. Ini bukan lalang. Besok cakap lalang ni orang tanah Melayu waktu tu sokong tak sokong apa semua. Tak, bukan lalang. Waktu tu memang kita nak pilih siapa boleh bagi kemerdekaan. Kita nak pilih siapa yang boleh bagi kemerdekaan. Kalau British boleh bagi kemerdekaan, pergi sokong dia. Kalau PKMM ataupun Putra boleh bagi kemerdekaan, kita pergi sokong Putra. Lalang tu apa sih? Lalang tu maksudnya itu pun kita sokong, macam contohlah kan Manchester United pun sokong. Lepas MU kalah Liverpool menang, sokong Liverpool pula. Lepas tu kalah Liverpool, Chelsea pula menang, sokong Chelsea pula. Itu lalang lah tu. Ya. Lepas tu Arsenal pula daripada dalam gua tiba-tiba keluar naik kayangan. Arsenal apa okay, salah. Sokong lain. Macam semua dia nak sokong, dia tak ada tetapkan. Lalang lah. Tak setia, ya betul. Okay, next. Right? That's the story behind it. Tapi ingat, kalau exam tanya apakah sebab punca darurat, ni dia. Clear? Okay, jom kita tengok. Darurat dilaksanakan berperingkat, of course, macam PKP juga dilaksanakan berperingkat. Okay, ni dah. Mula-mula peringkat daerah saja. Mula-mula di peringkat di daerah. Lepas tu yang kedua, disebabkan oleh komunis makin teruk mengganas apa semua, dilaksanakan pada peringkat negeri. Lepas tu pula di peringkat tanah Melayu, negeri dan seluruh tanah Melayu. Semuanya dilaksanakan pada tahun 1948. Daerah tertentu. Tak, itu bukan typo, itu memang ada nama tempat tertentu. Typo. Maksudnya tak kerja ke sir? Zaman dulu ada cara dia lah, tak sama macam sekarang lah. Kalau kita punya sekarang punya ni bekerja work from home, dulu adalah cara dia. Ada cara dia, maksudnya nantilah kita belajar macam mana cara British dalam subjek, dalam topik 6.3. Dalam 6.3 nanti kita belajar macam mana cara British membantras komunis. Nanti kita tengok. Dia lebih kurang sikit sama macam sekarang. Okay? Boleh? Okay, any question? Alah. Best kan? Imperialis tu siapa? Lupa nak terangkan. Kawasan yang dijajah perhebatan perjuangan mereka imperialis. Imperialis ni adalah penjajah. Kan saya cakap apa tadi? Tanah Melayu kawasan yang dijajah. So dia kena buat perjuangan bersenjata. That's imperialis. Kawasan hitam putih tu apa so? Kenapa Datuk On tak jadi PM? Datuk On, saya terus terang dengan awak. Datuk On dan Sultan Johor antara pemimpin yang tak nak merdeka awal. Datuk On Jaafar dengan Sultan Johor antara pemimpin yang tak nak merdeka awal. Dia bukan tak nak merdeka, dia nak merdeka. Tapi dia tak nak merdeka awal. Sebab mereka nak supaya British kalau boleh majukan lagi ekonomi. Kita majukan dulu ekonomi penduduk tanah Melayu dan semua baru bagi mereka. Macam tu. Okey. Bukan Sultan Terengganu, bukan. Sultan Ibrahim. Kalau saya nak merdeka awal, tak merdeka awal of course. Buat apa kita nak duduk di bawah orang lain? Okay. Baik. Minggu depan, ladies and gentlemen, kita akan borak macam mana komunis punya kekejaman.
Komunis buat apa? Banyak jika dia komunis buat kekejaman, hancurkan kereta, hancurkan landasan kereta api, semua hancurkan kebun-kebun, semua kita akan buat benda itu. Dan masuk kelas minggu depan, ini dia. Orang terus lagi, masa sekali, tindakan-tindakan parti komunis ni. Okay. Ya, kita lihat jom, kita sikit lagi, sebab ada masa lagi. Disebabkan komunis dah berbincang untuk melumpuhkan maksudnya mereka nak fight dengan British. Awak tahu komunis waktu tu niat dia satu je. Niat dia satu je, fight dengan British. Tu je. So dia nak fight dengan British ni, ni nampak juga, dia nampak lagi. Dia nak fight dengan British ni, dia kena fight kau habis-habisan dari segi setiap sudut. Semua sudut dia serang. Maksudnya apa? Dari segi ekonomi, dari segi politiknya, dari segi sosialnya. Contoh macam mana? Kalau dari segi politik tadi, diorang dah berjaya. Berjaya maksudnya apa? Diorang berjaya membuatkan orang Melayu tak sokong British. Macam tu. So dari segi ekonomi, apa yang dilakukan oleh komunis adalah lumpuhkan ekonomi. Lumpuhkan terus. Apa dia buat? Dia bakar, dia bom, dia lombong habis-habisan. Habis, dia musnahkan segala-galanya, aset ke rumah ke pejabat ke sekolah ke pekerja semua dibunuh. Awak tahu kenapa British buat macam ni? Komunis buat macam ni? Dia nak takutkan penduduk-penduduk tanah Melayu. Kalau korang keluar, korang kena tembak. Kalau korang pergi kerja, korang mati. Sebab tu habis-habisan, dia bakar. Siapa pergi bekerja, dia tembak. Bila tak ada orang pergi bekerja, tak ada orang menolong biji timah. Macam mana British nak dapat income? Nampak? Itu cara gerakan komunis. Faham kan? Itu power kan? Ya, that's the story. Okay, masuk lagi mereka. Mereka merosakkan infrastruktur yang ada, antaranya seperti menghancurkan, memusnahkan pengangkutan dan perhubungan. Contoh dari segi pengangkutan, apa yang buat? Rosakkan kereta api. Habis, siapa-siapa yang naik jalan raya, siapa-siapa yang naik kereta dekat jalan raya, dekat bas, kita tembak. Siapa-siapa yang naik bas, dekat jalan raya, naik kereta, bawa apa sekali dekat jalan raya, kita tembak, kita bom. Okay? Persoalan dia. Kenapa pula dia orang? Kenapa pula dia buat macam tu? Takutkan rakyat. Takutkan penduduk supaya jangan pergi mana-mana. Orang tak boleh nak bergerak dah. Kita bagi takut je. Dan last kali, musnahkan telegraf. Perhubungan. Telegraf ni senang kita kalau sekarang handphone lah. So kalau komunis musnahkan handphone, apa jadi? Memang tak ada apa-apa. Maksud tak nak berhubung kan? Tak nak berhubung langsung kan? That's a komunis punya gerakan. Dan minggu depan, saya akan terangkan kepada you all, kenapa